Salam sejahtera semua. Hari ini kumpulan kami dari kampus Kota Kinabalu, kumpulan K, akan present tugasan kumpulan kami subjek operasi dasar awam GMGA 3033. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang termasuk saya. Yang pertama ialah Winchester David, nombor metrik 276727. Siti Idrawati, Muhammad Idris 282546. Audrey E. Huichi 282145 dan saya Lau Seong Kong 262226. Isu kumpulan kami yang pilih ialah meningkatkan pelibatan generasi muda dalam pembangunan sektor pertanian. Objektif untuk tugasan kami orang yang pertama, menganalisis pelibatan generasi muda dalam pembangunan sektor pertanian di Malaysia. Yang kedua, menilai maklumat dasar dan mengenal pasti masalah awam. Yang ketiga, menggunakan teknik penstrukturan masalah yang sesuai. Yang keempat, membincangkan pihak kepentingan dan peranan mereka. Yang kelima, menilai langkah kerajaan sedia ada dan mencadangkan penyelesaian alternatif. Yang terakhir ialah menganalisis kriteria pemilihan untuk memastikan keberkesanan penyelesaian alternatif. Matlamat dasar yang hendak dicapai. 3 matlamat utama dasar awam. Yang pertama, meningkatkan kepenglibatan generasi muda dalam sektor pertanian, memodernkan sektor pertanian dan memperkasakan sektor pertanian sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi. Ciri dasar awam pula iaitu goal-oriented, berorientasikan matlamat yang spesifik dan realistik. Pattern of action memerlukan tindakan berterusan seperti pelaksanaan undang-undang, subsidi dan infrastruktur teknologi. Masalah dan penstrukturan masalah dengan menggunakan teknik fault tree analysis. Permasalahan yang timbul dalam sektor pertanian ialah kekurangan penglibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Kesan-kesannya ialah yang pertama, populasi petani menua. Kedua, penurunan produktiviti. Ketiga, kebergantungan import. Dan keempat, krisis security makanan. Punca-punca masalahnya pula ialah yang pertama, persepsi negatif iaitu pekerjaan berat, tidak moden dan kurang berprestij. Kedua, urbanisasi iaitu gaya hidup moden, persekitaran pekerjaan di bandar dan sektor 3D difficult, dirty and dangerous. Yang ketiga, kadar upah rendah. Keempat, kekurangan sokongan iaitu akses tanah, pembiayaan modal, teknologi moden. Dan yang terakhir, kelemahan sistem pendidikan iaitu pendedahan dalam pendidikan formal dan kesedaran kepentingan sektor pertanian. Aktor yang terlibat polisi stakeholders, aktor rasmi Pertland 2019 merujuk kepada entiti yang dengan kuasa undang-undang atau mandat formal yang mempengaruhi proses pengubalan dan pelaksanaan dasar awam. Terdapat 2 aktor rasmi iaitu pertama, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Peranan dan kuasa merangkap, melaksanakan dan memantau dasar awam berkaitan sektor pertanian di Malaysia, menyediakan polisi sokongan belia melalui insentif kewangan, subsidi akses kepada tanah dan teknologi moden, menjalankan kajian dan pembangunan R&D untuk mengenal pasti cabaran sektor pertanian dan memperkenalkan program pembangunan kemahiran bagi menjalankan pertanian moden sebagai pilihan kerjaya menarik. Yang kedua, Agensi Pertanian Negeri. Peranannya ialah melaksanakan dasar pusat dari kementerian, memberikan sokongan teknikal pengurusan tanah serta penyediaan sumber seperti air dan baja,
membantu petani dan belia memanfaatkan peluang sektor pertanian. Agensi-agensi yang berkaitan iaitu Jabatan Pertanian Negeri, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan PAMA dan Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri. Terima kasih kepada Saudari Siti Indrawati binti Muhammad Idris di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Saya Winchester David, nombor metrik 276727, pelajar PJJ Kampus Kota Kinabalu Sabah, akan membentangkan slide saya iaitu aktor yang terlibat ataupun polisi stakeholders. Saya akan membentang di bawah aktor yang tidak rasmi. Peranan aktor tidak rasmi adalah sebagai melobi pembuat dasar, meningkatkan kesedaran masyarakat, memberikan tekanan kepada pembuat dasar, dan menyediakan maklumat dan perspektif penting untuk proses pembuatan keputusan. Di bawah aktor tidak rasmi ini boleh dibagikan kepada dua, iaitu yang pertama badan bukan kerajaan ataupun NGO, yang mana NGO tujuan NGO adalah untuk memastikan orang awam mendapat hak mereka melalui tekanan terhadap pembuat dasar. Yang kedua adalah untuk memberikan maklumat dan perspektif penting untuk membentuk dasar yang inklusif dan mampan. Sebagai contoh, Kelab Generasi Transformasi Ruminan Malaysia ataupun GTRM, yang mana berperanan untuk meningkatkan penglibatan generasi muda dalam penternakan ruminan, contohnya kambing, lembu, biri-biri dan lain-lain lagi. Di bawah agropreneur muda, golongan belia berumur 18 sehingga 40 tahun yang memilih sektor pertanian sebagai kerjaya, menjadi role model kepada rakan sebaya dan generasi yang akan datang. Mengintegrasikan teknologi moden dan inovatif seperti drone dan Internet of Things, IoT. Di bawah kompetensi, ianya meningkatkan produktiviti sektor pertanian, akan memperkukuhkan sekuriti makanan di Malaysia, dan yang terakhir akan menarik lebih ramai bakat muda untuk menceburi sektor pertanian. Tentangkan langkah kerajaan yang sedia ada, iaitu inisiatif kerajaan yang bertujuan untuk menarik minat belia kepada sektor pertanian. Di bawah inisiatif kerajaan ada dua program, iaitu yang pertama adalah program latihan belia tani ataupun PLBT yang memfokuskan memberikan latihan berasaskan teknologi moden, kaedah mampan dan pembangunan keusahawanan. Sebagai contoh program adalah program Agropreneur Muda ataupun PAM. Objektif PAM adalah yang pertama, meningkatkan minat belia terhadap sektor pertanian. Yang kedua adalah untuk menonjolkan potensi kerjaya yang menguntungkan dan berprestij. Di bawah geran dan insentif pertanian pula, iaitu geran startup dan scale up, belia akan dapat bantuan geran sebanyak 30,000 bertujuan untuk sebagai modal pembelian alatan, input pertanian dan juga untuk pembelian teknologi moden. Bantuan lanjutan pula, belia boleh mendapatkan geran sehingga 50,000 untuk agropreneur muda. Untuk agroteknologi seperti yang pertama Control Environment Agriculture ataupun CEA, yang kedua adalah teknologi 4IR ataupun IoT dan AI, dan yang ketiga adalah mekanisasi atau otomasi dan teknologi hijau. Di dalam skim AgroYes, pembiayaan sehingga 500,000 dengan kadar faedah sebanyak 2%, peruntukan sebanyak 21 juta oleh pihak MAFI, bertujuan untuk menyokong sebagai sokongan modal dalam sektor pertanian, dan ianya disediakan melalui Agrobank, institusi kewangan pembangunan utama di Malaysia. Khususnya kita pergi kepada cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian yang pertama adalah melalui beasiswa pengajian pertanian. Strategi efektif menarik minat generasi muda ke sektor pertanian adalah dengan memberikan beasiswa pengajian pertanian kepada mereka. Ini akan mengurangkan beban kewangan para pelajar bagi yang berminat dalam bidang seperti agronomi, agroteknologi dan juga kelestarian pertanian.
khususnya belia luar bandar. Yang kedua adalah peningkatan penglibatan belia. Sokongan kewangan menarik lebih banyak pelajar memilih sektor pertanian sebagai kerjaya. Ianya akan menyumbang kepada peningkatan penglibatan generasi muda dalam sektor ini. Khususnya adalah pendedahan kepada teknologi moden. Pelajar akan didedahkan kepada teknologi pertanian moden dan pengurusan hasil tani. Pembelajaran teori dan praktikal di universiti meningkatkan daya tarikan sektor ini. Khususnya adalah transformasi sektor pertanian. Di bawah transformasi sektor pertanian ini, ianya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja muda yang berkemahiran tinggi dan berpengetahuan luas. Khususnya adalah di bawah transformasi sektor pertanian ini, ianya akan mempercepatkan transformasi teknologi dan meremajakan sektor pertanian yang semakin menua. Peranan kementerian dan sektor korporat. Di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Kementerian Pengajian Tinggi, peranannya adalah untuk merangka dasar, menyediakan dana untuk program beasiswa, dan mengurus kerjasama dengan universiti awam dan swasta. Di bawah sektor korporat ataupun agribisnes pula, peranannya adalah untuk menyumbang dana tambahan dan juga menyediakan platform latihan praktikal untuk pelajar, contohnya smart farming. Terima kasih Tuan Winchester. Hai, nama saya Audrey E. Huichi, nombor metrik 282145. Saya akan teruskan dengan cadangan penyelesaian iaitu cadangan kedua, pelepasan cukai dan insentif. Pelepasan cukai dan insentif ini mempunyai 5 perkara yang harus dilihat, iaitu yang pertama, pengurangan beban kewangan untuk belia tani. Di bawah pengurangan ini adalah pengecualian cukai membantu perniagaan baru, khususnya dalam fasa awal operasi. Yang kedua, membolehkan belia tani fokus kepada perkembangan perniagaan tanpa tekanan kewangan. Pengecualian cukai pendapatan ini diberi kepada perusahaan pertanian milik atau kendalian belia, yang meningkatkan peluang belia untuk berjaya dalam sektor pertanian. Manakala insentif untuk pelaburan teknologi hijau yang merupakan rebate cukai untuk teknologi seperti tenaga solar dan sistem pengairan pintar. Selain itu, ia juga mengurangkan kos operasi dan memodernkan sektor pertanian. Ini mendorongkan amalan teknologi yang mampan serta mesra alam dan berdaya saing. Bagi pemancu utama dasar insentif, ini adalah di bawah Kementerian Pertanian dan Kewangan, iaitu merangkakan dasar cukai dan insentif bagi menyokong perniagaan belia tani. Bagi Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, ia adalah untuk menyalurkan insentif kepada belia tani secara efisien, manakala syarikat teknologi pertanian menawarkan peralatan agroteknologi canggih pada harga berpatutan. Bagi kriteria pemilihan jalan penyelesaian, ia mempunyai 2 kriteria yang dipilih. Yang kriteria pertama iaitu kesan jangka panjang terhadap pemodenan sektor pertanian, di mana cadangan beasiswa pengajian pertanian adalah membukakan peluang kepada generasi muda untuk mempelajari teknologi moden dalam bidang pertanian. Ini juga dapat membantu melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam penggunaan teknologi pertanian serta memudahkan adaptasi inovasi teknologi yang meningkatkan produktiviti dan keberkesanan operasi sektor pertanian. Ini juga mendorong perubahan struktur sektor pertanian ke arah yang lebih mampan dan berdaya saing. Cadangan pengecualian cukai dan insentif, di sini kita boleh lihat mendorong penggunaan teknologi moden dan hijau oleh belia tani yang memberikan impak jangka panjang kepada peningkatan hasil pertanian dan kelestarian sektor pertanian serta alam sekitar. Ini juga membolehkan perusahaan milik belia bertahan lama dan berkembang dengan pesat serta menjamin kelangsungan bekalan makanan negara. Bagi kriteria yang kedua, iaitu keupayaan untuk menggalakkan penyertaan belia dalam sektor pertanian. Di bawah kriteria kedua ini,
keupayaan dia ada dua, iaitu yang pertama, meningkatkan daya tarikan sektor pertanian. Ini menyokong kewangan seperti beasiswa membantu belia, luar bandar yang menghadapi kekangan kewangan, serta memberi peluang kepada belia untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pertanian dan menjadikan pertanian sebagai kerjayaan dan meningkatkan tenaga kerja muda dalam sektor ini. Yang kedua iaitu pengecualian cukai pendapatan dan insentif. Di sini yang membukakan ruang kepada belia untuk memulakan perniagaan berasaskan pertanian tanpa beban kewangan serta menarik belia inovatif yang cenderung menggunakan teknologi hijau. Dan yang terakhir, meningkatkan penyertaan belia dalam sektor pertanian. Sekian daripada pembentangan kumpulan kami dan terima kasih.